Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi di episod Speaker Corner yang ke-21. Bersama kita pada malam ini Encik Muhammad Zuhairi bin Ali yang merupakan pelajar Bachelor Sains Pertanian. Beliau merupakan pelajar tahun 3 Bachelor Sains Pertanian dan sudah berusia 43 tahun. Beliau berpengalaman bekerja bersama Jabatan Pertanian sebelum ini dan sekarang merupakan pelajar sepenuh masa bachelor tersebut. Pada hari ini beliau akan membawakan topik kualiti benih padi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Encik Muhammad Zuhairi untuk menyampaikan slot beliau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama untuk memberi sedikit perkongsian ilmu di dalam sesi Visual Speaker Corner pada hari ini. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya dan juga pengetahuan yang ada pada saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan kualiti benih padi. Okey, saya memilih benih padi untuk kita berbincang pada hari ini. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa tanaman padi merupakan tanaman yang ketiga terbesar di Malaysia ini, selepas kelapa sawit dan getah. Dan sudah pasti dari segi pengeluaran benih ataupun bahan tanaman ini sendiri adalah amat besar. Okey, jika dibandingkan dengan kelapa sawit dan juga getah, bahawa penyediaan bahan tanaman adalah kita lihat adalah daripada induknya sendiri, daripada pokok sendiri. Begitu juga dengan tanaman padi, dia juga mulai satu prosedur dan juga satu program yang telah ditentukan bagi menghasilkan benih padi. Dan kalau kita lihat dari segi pengeluaran benih tanaman sendiri, bahawa tanaman padi juga merupakan pengeluaran benih yang paling besar lah di Malaysia, ya, kerana dia merupakan tanaman yang ketiga terbesar di negara kita. Okey, dari segi definisi sendiri, apakah yang dikategorikan sendiri kepada benih padi ini sendiri, ya? Jadi kalau kita lihat bahawa benih padi ini adalah hasilnya daripada progeni, benih asas ataupun benih daftar, ya. Kalau kita nanti saya akan sentuh bahawa dari segi kategori benih kita ada 3 kategori benih utama, iaitu asas, daftar dan juga benih sah. Jadi apa yang kita sentuh pada definisi ini adalah benih padi sah itu sendiri, ya. Dia adalah hasil daripada progeni, benih asas ataupun daftar, yang di mana pengeluarannya adalah dikawal melalui satu prosedur, melalui satu standard yang telah ditetapkan oleh negara. Okey. Ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa benih itu sendiri yang dikeluar itu adalah benih yang tulen, tulen dari segi genetiknya, tulen dari segi varitinya. Dan untuk tujuan tersebut, dia ada satu badan ataupun satu agensi yang melaksanakan tugas-tugas ini, yang melaksanakan pengesahan, yang menyemak benih-benih tersebut sama ada benih itu adalah berkualiti ataupun tidak. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, biasa dalam benih, kategori benih ini kita ada 3 kategori utama, iaitu benih asas, itu benih daftar dan sah. Di mana setiap benih ini, kategori ini akan dibuat, akan dimultiply, kita akan meningkatkan pengeluarannya untuk peringkat seterusnya. Sudah pasti pengeluaran pada peringkat awalnya adalah benih asas, kemudian seterusnya dengan peringkat benih daftar dan juga benih sah. Okey. Tapi dia bergantung juga kepada keadaan tertentu sebuah negara. Sekiranya sebuah negara itu tidak mempunyai halangan untuk meningkatkan pengeluaran dari segi asas, jadi mereka terus dapat mengeluarkan daripada benih asas terus kepada saja benih sah. So bagi negara yang mungkin agak sukar seperti negara kita, dari segi pengeluaran benih asas agak rendah, jadi kita melalui satu proses lagi, itu pengeluaran benih daftar sebelum pengeluaran benih padi sah. Jadi dengan sini maksudnya di sini bahawa dari segi benih yang kita guna dalam industri padi kita ini, kita tidak galakkan supaya petani berguna mengulangi pengeluaran benih padi ini berkali. Maknanya kita hadkan limitnya sehingga ke 3 peringkat saja. Tapi walau bagaimanapun sebelum asas tu dia ada lagi satu kategori lah, yang dikenal sebagai benih baka, di mana benih baka ini adalah dibuat oleh breeder sendirilah, breeder yang ataupun
institut yang mengeluarkannya, seperti contoh dalam negara kita adalah seperti Mardi. Okey, jadi breeder yang akan kontrol akan menjadikan benih padi baik baka untuk pengeluaran benih asas, dan seterusnya asas ini akan diberi kepada producer untuk multiply, untuk mengeluarkan daftar, kemudian dimultiply lagi untuk pengeluaran benih padi sah. Okey, jadi ini kategori benih ini adalah kita lihat kalau benih itu adalah benih inbred, sebab kita dalam padi ini kita ada benih inbred dan juga kita ada benih hybrid. Okey, tapi kalau untuk benih hybridnya biasanya daripada breeder dia akan terus membuat kacukan dan terus akan mengeluarkan F1. So dia tidak ada asas daftar atau sah daripada benih baka itu sendiri, dia buat kacukan dan terus dijadikan F1. Dan selepas pada itu F1 itu tidak boleh digunakan sebab kita tahu dalam benih hybrid ni, okey, dia hanya boleh digunakan hanya sekali saja. Okey. Jadi kenapa kita perlu benih yang berkualiti ini? Jadi sebagai yang pertamanya adalah sebagai menjamin dari segi pengeluaran hasil sendiri, di mana ia juga merupakan salah satu amalan pertanian yang baik Okey, apabila kita menggunakan benih yang berkualiti. Dan selalunya benih kualiti ini kita lebih terjamin, kita terjamin dari segi kualiti dan dari segi keturunannya, kerana dia melalui satu proses hemakan, satu proses prosedur dan standard yang telah ditetapkan. Okey. Dan seterusnya kita juga perlu menggunakan benih yang berkualiti ini adalah untuk mencapai satu standard kualiti yang telah ditetapkan negara. Negara kita ada standard kita. Okey. Bagaimana suatu benih itu diiktiraf sebagai benih padi sah. Okey. Dan seterusnya benih kualiti itu ada sebagai jaminan mutu yang terbaiklah kepada petani apabila menggunakan benih padi kualiti yang mana telah diperakui. Jadi secara langsungnya dia akan memberi hasil yang baik kepada petani itu sendiri. So hasil boleh meningkat dan juga dari segi kualiti juga dia boleh ditingkatkan. Okey, dan seterusnya dari segi daya ketahanan terhadap serangan penyakit. Seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa kita hadkan dari segi pengeluaran benih ini sehingga ke peringkat dasar. Mana kita mati hanya daripada asas dasar ke sah. Kemudian selepas itu kita tidak benarkan lagi supaya benih itu supaya hasil itu biji padi itu dijadikan sebagai benih. Walaupun kita tahu dia boleh juga ditanam dan boleh bercambah, tetapi apabila kita selalu multiply dia, kita sentiasa meningkatkan atau multiply benih itu daripada satu musim ke musim, dari segi ketahanan penyakit dia akan kurang, dari segi keturunan variti dia pun juga akan kurang. Dan seterusnya kita mengurangkanlah risiko daripada serangan penyakit yang dapat kita kena pastilah. Okey. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, standard. Ini adalah standard yang ditetapkan negara. Mana-mana negara kita ada standard. Mana negara dia ada standard dia sendiri yang ditetapkan oleh negara itu bagi sesuatu benih itu sendiri. So bagi Malaysia, negara kita ada standard kita sendiri untuk benih padi inbred. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam Malaysia Standard di bawah Sirin, kita lihat MS 469 2012. Okey, kita ada standard untuk inbred seed planting material. Okey, begitu juga untuk benih inbred untuk benih untuk benih hybrid benih hybrid kita ada juga standard kita sendiri, iaitu kita boleh lihat di bawah MS 2599 tahun 2015. Okey. Jadi pada hari ini saya cuba kupaskan apakah kandungan-kandungan yang ada dalam Malaysia Standard ini yang kita guna pakai dalam negara kita dalam kita membuat penilaian atau verifikasi kepada kualiti benih itu sendiri. Okey. Jadi dalam proses pengeluaran benih ini, okey, jadi antara keperluan utama yang perlu kita lihat adalah sumber benih. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita ada kategori asas, benih daftar dan juga benih sah. Jadi apabila kita melihat kepada sumber benih ini, kita lihat benih ini dikeluarkan untuk kategori apa. Kalau kita hendak mengeluarkan benih pada asas, kita akan pastikan bahawa benih yang digunakan itu adalah daripada benih yang dikeluarkan oleh breeder, itu benih baka. Okey, begitu juga seterusnya. Untuk pengeluaran benih daftar, dia akan meluarkan, dia akan menggunakan daripada benih padi asas. Dan seterusnya, untuk pengeluaran benih padi sah, sumber benih itu mestilah datang daripada benih padi terdaftar. So benda-benda ini, perkara ini semua ada direkodkan, dapat dilihat lah. Kita boleh lihat di pasaran dengan dalam
dalam pelbagai kategori, dalam pelbagai kaedah yang kita boleh kenal pasti bahawa itu adalah benih asas, itu adalah benih daftar ataupun itu adalah benih sah. Okey. Okey, seterusnya untuk kaedah penanaman. So dalam pengeluaran benih, okey, kaedah penanaman yang disyorkan untuk pengeluaran benih adalah kita menggunakan cara kaedah mengubah. Kaedah mengubah ni adalah dia bergantung sama ada mengubah secara manual, kalau secara mana sebelum ini di mana menggunakan cara mencedung, ataupun dengan kaedah mekanisasi yang ada sekarang ni kita boleh menggunakan transplanter. Okey. Itu adalah untuk bagi peringkat benih asas dan juga benih daftar. Begitu juga dalam pengeluaran benih sah, juga perkara yang sama. Sebaik-baiknya kalau sekiranya kita dapat menggunakan kaedah mengubah, kita akan dahulukan dengan kaedah mengubah, dan sekiranya dalam keadaan yang tidak mengizinkan, kita tidak dapat memenuhi keperluan kaedah mengubah ni ataupun transplanter tidak dapat membekalkan perkhidmatannya, kita akan allow jugalah untuk kaedah terus ya. Sebab kita di negara kita juga dalam bentukan standard ni kita juga melihat dari segi industri. Okey. Kalau kita lihat dari segi industri transplanting penanaman menggunakan jentera di negara kita masih lagi terhad. Okey. Maknanya dari segi pembekalan ataupun service provider daripada pembekal perkhidmatan dan transplanting ini masih lagi tidak mencukupi untuk menampung keperluan untuk ladang benih sendiri. Untuk makluman untuk ladang benih kita kalau di negara kita saya nyatakan di sini bahawa dari segi keperluan benih kita untuk setahun kita memerlukan lebih kurang dalam 72,000 tan untuk setahun. Dalam konteks biasa di negara kita ada 2 musim penanaman, bermakna satu musim kita memerlukan 36,000 metrik tan untuk benih padi. Jadi untuk mendapatkan 36,000 metrik tan ni, okey, kita perlu menanam sekurang-kurangnya dalam lebih kurang dalam 14,000 hektar dalam satu musim. Jadi itulah dia punya strength dia lah kepada pengeluaran benih di negara kita. Kita perlukan tanam 14,000 hektar, dan kalau dengan penggunaan transplanter ataupun mekanisasi yang ada ni masih lagi tidak mampu untuk menampung keluasan yang sebesar itu. Okey, jadi sebab itu kita masih ada lagi sebahagiannya kita allow juga untuk penggunaan secara broadcasting ataupun tabur terus. Okey, dari segi keperluan yang seterusnya kita juga akan lihat bahawa benih yang hendak ditanam ini, okey, kita ada dia punya jarak pemencilan, dia punya isolation distance, dia ada dia punya jarak pemencilan. Maknanya antara variety yang hendak kita tanam dengan variety yang lain, ataupun antara ladang yang kita tanam untuk membuat benih dengan ladang untuk pengeluaran padi biasa, kita perlu ada jarak. Okey, seperti mana yang telah ditetapkan dalam standard untuk negara kita, sekurang-kurangnya mesti adalah 3 meter. 3 meter antara variety itu. Okey, walaupun kita tahu dalam padi dia dari segi katakan dia penembungan sendiri, dia self pollination antara dia. Walaupun kalau kita kata chances dia untuk dia cross dengan padi yang sebelah tu mungkin agak rendah lah, sebab dia self pollination, dia penembungan dia dalam bunga dia sendiri, jadi untuk dia cross melalui angin atau sebagainya mungkin berlaku, tetapi rendah, tetapi rendah untuk benih injek ni lah. So sebab tu kita ada letak sebagai jarak pemencilan isolation distance ni. Okey, itu untuk benih padi inbred. Okey. Bagaimana pula kalau untuk benih padi hybrid? Tapi kalau untuk benih padi hybrid dia lebih tinggi lagi. Sebab kita hybrid seperti mana kita tahu, kita dalam pengeluaran benih padi hybrid ini kita akan membuat cross pollination. Cross pollination. Jadi dia ada kebarangkalian dia untuk cross dengan variety lain adalah besar. Ada besar. Sebab itu kalau dalam untuk hybrid ni, pengeluaran benih hybrid kita ada bagi tiga choice lah. 3 choice dari segi dia punya isolation untuk dia digunakan. Sama ada dari segi jarak ataupun masa ataupun dari segi halangan, barrier yang ada. Kalau dari segi distance kita tengok sekurang-kurangnya dia mesti ada 100 meter antara variety lain. Okey. Maknanya dalam satu ladang tu sekiranya hendak dibuat ladang ditanam pada waktu yang sama, okey, dia hendaklah jarak dia sekurang-kurangnya 100 meter dengan variety lain ataupun ladang lain. Gitu keadaan dia. Tetapi sekiranya dia tidak dapat laksanakan jarak pemencilan 100 meter ni, kita lihat pada pilihan yang kedua, itu dari segi time, dari segi pemencilan pada masa. Di sini kita lihat kita hendak kita ambil kira dari segi waktu pembungaan dia. Sekurang-kurangnya mesti
antara ladang yang tak dibuat benih ni dengan ladang yang sebelahnya rupanya ada beza dalam 21 hari ataupun 3 minggu lah. Sebab kita tidak mahu apabila tiba masa pembungaan ni dia akan berlaku sama dengan ladang di sebelah. So apabila berlaku sama, kemungkinan besar untuk berlaku crossing tu akan ada. Sebab tu kita bagi pilihan yang kedua itu dari segi time isolation. Dan seterusnya, sekiranya tidak dapat dilaksanakan dengan time isolation ni, ada lagi pilihan ketiga iaitu dari segi barrier, dari segi halangan. Sekurang-kurangnya ada barrier antara ladang pengeluaran benih ataupun variety A dengan variety B ni dengan pada ketinggian sekurang-kurangnya 2.5 meter. Ini tujuan kita adalah untuk menghalang untuk menghalang dari segi crossing berlaku antara ladang hybrid dan juga ladang yang selain pada itulah yang di sebelahnya. Jadi perkara-perkara ini perlu diperhatikan oleh producer lah sekiranya dia hendak melaksanakan. Jadi biasanya untuk hybrid ni biasanya dia producer sekiranya ada melaksanakan, dia akan cuba cari di kawasan-kawasan yang betul terpencil lah, yang di luar daripada kawasan penanaman padi biasa. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, dari segi penanaman benih hybrid ni di Malaysia ni masih lagi boleh katakan masih tidak ada lah. Kita pernah laksanakan sebelum ni, ada yang telah laksanakan, tetapi untuk mencapai tahap di mana yang kita perlukan agak jauh lagi. Boleh katakan 100%, 100% penanaman padi di negara kita masih lagi menggunakan benih padi inbred. Okey, bagaimana kita menyemak kualiti benih ni? Okey, ini adalah yang dilaksanakan di peringkat agensi pengesah lah, yang membuat verifikasi kepada benih tersebut. Jadi benih ni dia akan disemak daripada peringkat awal lagi. Dia ada 4 peringkat utama yang akan disemak di peringkat oleh agensi pengesah tersebut. Pertama sekali di peringkat pratanam. Pratanam ni maksudnya sebelum dia bertanam lagi kita akan semak. Dari segi biasanya di pratanam ni kita akan lihat dari segi dokumentasi, kemudian dari segi tapak dia, ladang benih dia sendiri, sumber benih seperti mana saya nyatakan tadi, sumber benih sama ada digunakan sumber benih betul tidak, kita akan semak pada peringkat ini. Okey, kemudian seterusnya pada peringkat tampang, iaitu kira-kira antara 20 ke 40 hari selepas penanaman dilaksanakan, kita akan menjalankan pemeriksaan sekali lagi untuk melihat dari segi kemungkinan ada berlaku pencampuran, kemungkinan ada berlaku dari segi penyakit ataupun dari segi pertumbuhan rumpai dan sebagainya. So perkara-perkara ini akan diambil dan akan dinilai daripada semasa-semasa dalam setiap peringkat pemeriksaan tersebut lah. Dan seterusnya pada peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni adalah selalunya biasa pada peringkat berbunga. Kira-kira dalam peringkat 70 ke 85 hari. Bergantung pada variety sebab antara variety kita di negara kita, dia punya mature time dia berbeza. Ada yang cepat sehingga 100 hari pun ada, dan sehingga yang lewat 120 hari pun ada. Jadi bergantung kepada peringkat variety itu sendirilah. Okay. So di peringkat perbungaan ini selalunya kita lebih jelas, kita dapat lihat dari segi pertumbuhannya. Sama sekali sekiranya berlaku pertumbuhan variety lain ataupun berlaku juga dari segi rumpai. Dan yang paling kritikal kalau di negara kita ni adalah weedy rice, padi angin. So pada peringkat ni kita mudah untuk kena pasti. Dan sekiranya dan kita ada standard kita berapa persen yang kita allow perkara itu untuk ada di dalam ladang. Sekiranya melebihi daripada standard yang telah kita tetapkan, maknanya ladang itu ataupun ladang benih itu sendiri kita akan reject lah, kita akan tolak, kita akan terima hasilnya untuk dijadikan benih. Dan seterusnya adalah pada peringkat peratuai. Biasanya kita akan buat paling lewat seselewat-lewatnya 2 hari sebelum tuai, kita akan cek sehingga ke peringkat terakhir. Peringkat terakhir sekiranya peringkat terakhir ni biasanya dalam peringkat di mana padi ni telah sedia untuk dituai, kita akan semak sekali lagi dari segi kualitinya, dari segi pencampurannya, penyakitnya, dan sebagainya. Masih lagi below than standard lah, below than standard yang telah kita tetapkan. Okey, ini contoh. Ini bukan contoh, yang ini memang ini adalah standard standard untuk negara kita. Okey. Dalam negara kita kalau tuan-tuan boleh lihat dalam Malaysia Standard 4 Nasional 2012 yang saya tunjukkan pada awal tadi di situ dinyatakan standard bagi setiap kategori benih tersebut, iaitu breeder seed, foundation seed, register seed dan certified seed lah. Okey. Kalau kita tengok dalam breeder seed dia memang dia lebih rigid lah dia tidak mahu sebarang pencampuran itu ada berlaku di dalam breeder seed. Okey, kemudian di foundation seed dia ada sikitlah dia punya leading dia, register seed dan seterusnya certified seed
Okey. Jadi 4 perkara ini yang kita akan lihat. Pertamanya itu dari segi offside. Offside maksudnya adalah kalau dalam bahasa Melayu offside ni pokok takai. Maknanya kalau kita tanam satu variety itu, contohnya variety itu adalah variety A, variety A ataupun variety, kalau kita terjemahkan dengan variety yang kita biasa kita ada sini, contohnya 297 contohnya. Okey. Jadi kita akan lihat dari segi pertumbuhan dalam sawah itu mesti ada pertumbuhannya adalah variety 297 dan tidak ada variety lain. Dan sekiranya ada variety lain, kita hanya allow dia punya percentage dia hanya sekadar 0.3% kalau untuk benih sertifikasi. Register 0% sukses dan seterusnya lah. Kemudian seterusnya noxious weed. Noxious weed ni rumpai yang berbahaya, rumpai berbahaya. Maknanya tidak semua rumpai tidak semua rumpai kita kategorikan sebagai rumpai berbahaya. Biasanya dalam tanaman padi ni kita rumpai berbahaya ni selalunya kita kategorikan ada selalunya rumpai yang dari jenis daun tirus lah. Di mana dia hampir menamai padi sendirilah. Rumpai daun tirus. Selalunya rumpai daun lebar tidak kritikal sangat. Sebab rumpai daun lebar ni hanya daripada peringkat awal. Pada peringkat awal dia akan banyak, tetapi daripada peringkat akhir, peringkat penuaian selalunya dia sudah tak ada masalah lah. Biasanya masalah di peringkat penuaian ni adalah rumpai daun tirus. Jadi dia adalah beberapa kategori, contohnya pokok sambau, elopula, dan sebagainya lah. Okey, dia banyak yang rumpai daun tirus yang dikategorikan tadi. Seterusnya adalah widirai. Widirai ni padi angin ni sajalah. Biasanya nyatakan padi angin. Okey, padi angin ni dia menjadi bukan masalah utama lah. Terutamanya bagi negara-negara yang mengamalkan sistem broadcasting, tabur terus. Contohnya seperti negara kita lah, negara kita, Thailand, Vietnam. Ini negara-negara yang mengamalkan broadcasting. Selalunya negara-negara yang mengamalkan broadcasting ni dia akan timbul masalah utama dia adalah widirai. Okey. Kemudian sebenarnya plant affected by the disease. Mana plant dibawa oleh penyakit bawaan biji benih lah biasanya kita akan lihat di sini. Kalau sekarang ni yang kritikalnya penyakit bacterial leaf blight, bacteria panicle blight, okey. Kemudian kita ada juga masalah dengan karah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara penyakit ini kita akan ambil kira dalam penilaian di peringkat ladang. Okey. Seterusnya, apabila sesuatu ladang benih itu telah mematuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan dalam standard negara kita, so biasanya selepas pada itu prosedur dia akan harvest lah. Dia akan harvest ladang benih tersebut dan dia akan bawa ke kilang. Dan untuk dalam di penilangan, maknanya dalam penilangan benih pun dia ada dia punya spek sendiri. Dia ada machinery yang diguna untuk kita dapatkan benih berdasarkan kualiti yang kita perlukan lah. Okey. Biasanya contoh di negara kita, yang pertama sekali dalam satu kilang tu dalam aliran perusahaannya, yang pertama ini mesti kena ada dryer lah. Sebab padi apabila bawa tuai daripada sawah, biasanya dia dalam moisture content dia agak tinggi. Biasanya dalam 20 ke 25%. Okey. Jadi untuk moisture content yang selamat untuk disimpan bagi benih, sekurang-kurangnya kita mesti keringkan dia sehingga ke bawah 14%. Mesti kurang daripada 14%. Jadi itulah peranannya kita main dryer. Dan dryer pun kita ada setting dia berapa temperature yang perlu digunakan, kerana benih padi ni dia adalah benih hidup, dia sensitif. Kalau kita buat pengeringan lebih dari pada satu suhu, dia akan efek pada benih itu sendiri, mungkin benih itu akan rosak dan tidak bercambah. Okey. Kemudian dalam dari segi penyaringan kepada benih itu, sekurang-kurangnya tiga mesin ni mesti ada di kilang tu. Pertama fine cleaner, kemudian gravity separator dan seterusnya injector cylinder. Fine cleaning ni dia lebih pada untuk membuat pembersihan untuk atau membersih buang kotoran-kotoran, contohnya sampah dan sebagainya. Kemungkinan ada benih rumpai dan sebagainya dalam benih yang dituai tadi, ataupun rumput-rumput dan sebagainya, daun padi atau sebagainya, dia akan dibuangkan di peringkat fine cleaner ni. Dan juga dalam peringkat fine cleaner ni juga dia ada juga membuat grading. Grading dari segi saiz. Biasanya di peringkat fine cleaner dia akan tengok dari segi thickness dia, dari segi ketebalan benih ni. So kita akan set dari segi ketebalan benih ni berapa saiz dia yang kita perlukan. So jadi dia akan gunakan screen yang tersebut lah untuk diartikan di peringkat fine cleaner. Dan seterusnya gravity separator. Gravity separator ni kita akan lihat dari segi ketupatan, ketupatan benih itu sendiri. Sebab benih ni kalau kita lihat dari segi pengisian dia, dalam biji padi itu dia ada yang akan isi penuh dan ada yang tidak berisi.
ataupun ada yang isi tetapi separuh saja isi. Okey. So jadi yang selalunya yang berisi separuh dan sebagainya, kalau yang tidak berisi dia akan jadi hampa, ya. Dia akan jadi hampa, dia akan buang di peringkat awal lagi, di peringkat pasien, tetapi biasanya gravity splatter ni dia akan buang di mana benih padi yang biasanya pengisiannya hanya separuh. Jadi kalau dia tidak dibuang di peringkat ini, bahawa benih ini tidak akan bercambah, sebab dia tidak cukup sifat dia. Okey. So di peringkat sini gravity splatter dia akan buat selection lah, dari segi kategori benih tersebut. Dan seterusnya inverted cylinder. Inverted cylinder ini adalah dilihat dia akan buat pengasingan dari segi panjang benih itu sendiri, dari segi length dia. Kita dalam benih padi kita ada standard kita. Benih kita kalau kita tengok padi kita ni boleh dikatakan kesemuanya melebihi daripada 10 mm. Jadi ini peranan inverted cylinder ini, di mana dia akan asingkan sekiranya ada padi-padi yang kurang di bawah daripada 10 mm ni, dia akan buang. Okey. Salah satu peranan padi yang kurang daripada 10 mm adalah padi angin sendirilah, sebab padi angin dari segi saiz dia memang pendek. Biasanya dia adalah pendek. So kita akan cuba saringkan, sekiranya masuk dalam kitab dia akan saringkan dan dibuang di peringkat inverted cylinder. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat selepas dia diproses, benih itu akan diuji dulu. Biasa uji ni akan dilaksanakan oleh, kalau di negara kita Malaysia ni, dilaksanakan oleh DOA lah, Jabatan Pertanian. So dalam ujian-ujian ni juga kita ada juga dia punya prosedur dan standard, di bawah Malaysia Standard, di bawah MS 469, okey, berapa persen untuk setiap ujian tersebut. So 4 ujian yang akan dijalankan. Pertama, ujian kelembapan. Kita akan lihat dari segi kelembapan seperti mana saya nyatakan tadi, sekurang-kurangnya 14% ke bawah, untuk menjamin keselamatan benih itu apabila kita simpan. Kemudian dari segi pencambahan dia pun dia ada standard dia. Nanti saya akan nyatakan ketulinan dan carian. Kelembapan kita tengok dari segi kelembapan benih itu. Pencambahan kita lihat dari segi pertumbuhan dia. Pertumbuhan sama ada dia tumbuh ataupun tidak tumbuh. Dan kalau kita lihat dia tumbuh pun dia ada kategori dia. Sama ada dia benih itu adalah dia tumbuh secara lengkap, maknanya dia normal, ataupun mungkin dia ada tumbuh tetapi dia tidak normal, abnormal. Okey, maknanya mungkin dia ada daun, tetapi dia tidak ada akar, ataupun ada akar tetapi tidak daun. Jadi perkara-perkara ini kita akan pertimbangkan untuk sama ada kita boleh diluluskan ataupun tidak. Biasanya untuk ujian pencambahan ni kita hanya akan allow hanya benih-benih yang normal saja, maknanya yang cukup sifat daun sekurang-kurangnya 2 ke 3 helai, kemudian akar cukup dengan akar utama dan juga akar radikalnya mencukupi. Biasanya dia akan ambil masa tempoh dalam 14 hari untuk kita selesaikanlah ujian tersebut. Kemudian dari segi ketulinan kita akan lihat dari segi percampuran, sekiranya berlaku percampuran dari segi hampa dan sebagainya dalam consignment itu sendiri. Dan cara yang bijak lain ni selalu kita akan serah kepada padi angin itu sendiri, sama ada berlaku tidak percampuran dalam padi angin dalam benih padi kita. Okey, ini adalah standard dia di peringkat makmal. Okey, kita lihat sini kita ada standard daripada breeder seed sehingga certified seed. Kita lihat dari segi fizikal, sekurang-kurangnya kalau benih untuk certified sekurang-kurangnya 98%, 98%. Maknanya dalam packaging, dalam packaging bag tu 98% dalam kandungannya tu adalah benih padi sendiri. Dan kita hanya allow sekiranya ada berlaku percampuran inert matter, bahan lengan, ataupun tadi kita kata mungkin hampa, mungkin jerami, yang mungkin apabila tetapi dia terlepas juga masuk, tetapi tidak lebih daripada 2%. Kemudian ada crop. Ada crop ni maksudnya benih lain lah. Kalau kita dalam proses ni kita benih padi, kalau kita jumpa benih jagung ataupun kita jumpa benih soya, benih gandum, itu dikira sebagai ada crop. Okey. Alhamdulillah sebab kita di negara kita ni, kalau kita lihat dari segi seed processing, seed processing kita kata plan, seed processing plan yang ada kat negara kita ni, kalau dia hanya memproses benih padi saja, dia tidak melibatkan 2-3 jenis tanaman yang lain. Kalau kita pergi ke negara-negara yang lain, kita lihat dia punya seed processing plan, dia punya kilang dia, dia akan dia membuat pelbagai jenis tanaman. Ada buat tanaman padi, tanaman soya, tanaman gandum dan sebagainya dalam menggunakan mesin yang sama. Jadi ada crop ni dia akan ambil kira, dia akan lihat dari segi cara itu. Tetapi di negara kita, kita tidak ada masalah lah, sebab tu kita letak situ none, tiada. Mana kalau kita jumpa tu, maknanya automatik kita akan reject consignment tu lah. Tapi memang takkan jumpa lah sebab dia hanya proses untuk benih padi saja. Maksud?
Dan seterusnya kita akan juga lihat sini ada sweet, not just sweet, benda rumpas sekiranya termasuk dalam prosemen tersebut. Kemudian BD rush yang saya nyatakan tadi, kita ada ujian carian biji lain, kita akan lihat. Kita hanya allow tidak lebih daripada 10 biji dalam 1 kilo. Germination, germination saya kata tadi, yang kita lihat dari segi benih yang normal tadi, di mana benih yang normal ini mestilah lebih daripada 80%. Kurang daripada 80%, kita akan tolaklah prosemen tersebut. Dan seterusnya moisture content. Moisture content biasanya dia akan keringkan sehingga 14%. Sepaling tinggi 14%. Dia tidak boleh lebih pada 14%. Sebab apa? Kalau 14% pun sebenarnya dia border. Sebab apa 14% ni kalau kita benih ni kita simpan dalam peringkat 14%, kita perlu gunakan segera. Sebab sekurang-kurangnya dia hanya boleh mampu bertahan dalam 2 minggu saja. So kalau untuk lebih tahan lama, untuk storage yang lebih lama, dia perlu dikeringkan kurang lagi daripada 14, mungkin sehingga 12 ataupun 3%. Dan dia juga bergantung juga pada keadaan storage lah. Storage yang kita guna, dan juga dia bergantung juga kepada kelembapan RH. RH dekat satu storage atau satu tempat itu sendiri. Kalau kelembapan dia tinggi, dia efek pada benih dia lebih cepat. Begitu juga seterusnya. Okay. So ini dia punya flow dia lah. Seperti apa yang saya ceritakan tadi daripada awal. Biasanya satu prosedur ni dia akan melalui proses tersebut lah. Dia melaksanakan permohonan di peringkat awal, kemudian berlaku pemeriksaan ladang oleh pegawai agensi pengesah di peringkat penanaman sehingga penuaian. Kemudian selepas itu dia akan bawa ke peringkat penghilangan untuk prosesan, di mana di situ juga kita akan lihat sama ada berlaku atau tidak pencampuran. Dari segi traceability kita akan cek juga. Kemudian baru kita akan buat sampling, kita akan buat ujian dan seterusnya. Okay, selepas itu barulah kita perakukan bahawa benih itu adalah benih berkualiti, benih padi sah yang boleh digunakan oleh petani lah di negara kita. Jadi mana pepatah menyatakan benih yang baik jatuh ke laut akan menjadi pulau. Begitu juga dengan benih yang kita hasilkan, kalau benih itu yang baik, dia akan memberi pulangan yang baik kepada petani kita lah sendiri. Dan saya kira setakat itu sajalah sedikit pengisian ilmu daripada saya berkaitan dengan kualiti benih padi untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ilmu yang ada pada saya untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Suhairi. Luar biasa perkongsian daripada orang lama dalam industri sektor pertanian ini. Siapa sangka yang kepentingan menjaga kualiti benih ini memberi impak kepada negara, iaitu food security. Saya harapkan perkongsian yang diberikan kepada Encik Suhairi ini memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih kerana telah menonton episod Speaker Corner pada hari ini. Saya akhiri dengan pertanyaan tunjang kehidupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.